We were given so many prizes. We changed the desert into oasis. We built buildings of different lengths and sizes, and we felt so very satisfied. We bought and couldn't stop buying. We gave charity to the poor cause we couldn't stand it crying. We thought we paid our dues, but in fact to ourselves we're just lying. Oh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكسب عبد مال حراما ويتصدق به فيؤجر عليه ولا يملكه ويبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. وإن الله تعالى لا يمحو الأشياء بالبين ولكن يمحو السيئات حسنة. Tiada seorang yang mendapat harta dari cara yang haram lalu disedekahkan, maka tidak pahala baginya. Demikian pula bila dibelanjakan tidak berkat dan tiada ditinggalkan di belakang akan menjadi berkat ke dalam neraka. Sesungguhnya Allah tidak akan menghapus yang kotor dengan yang kotor, tetapi Allah akan menghapus yang baik dengan yang baik. Jadi sudah hadirin dan sambungan kita masih lagi dalam bahaya pendapatan, berhati-hati daripada yang haram. Jadi dalam riwayat Ibnu Mas'ud Nabi kita bersabda, tiada seorang yang mendapat harta dari cara yang haram lalu disedekahkan, maka tiada pahala baginya. Demikian pula bila dibelanjakan tidak berkat dan tidak ditinggalkan di belakang dan akan berkat dalam neraka. Sesungguhnya Allah tidak akan menghapus yang kotor dengan kotor, tetapi Allah menghapus yang busuk dengan yang baik. Jadi hasil
daripada pendapatan hasil daripada pekerjaan kita, buat kerja haram. Jadi dengan ada pendapatan yang haram tu, kita nak buat sedekah. Jadi ialah pada dasarnya pada kita tengok dia cuba nak buat kebaikan, tapi dalam konsep kebaikan tu kita kena faham ada syarat-syarat yang kita nak buat kebaikan, dan setiap amal yang kita buat dijadikan kewajiban. Jadi semua benda tu bukanlah kita boleh buat macam tu saja, melainkan dia ada tertakluk kepada hukum hakam. Jadi kalau bab sedekah, dia ada dalam hukum hakam bab sedekah. Dalam bab perbelanjaan, ada hukum kita dalam bab perbelanjaan. Bab itu hukum kalau kita mengaji yang kata hukum ni hukum syarak kan? Macam mana kita ambil kos di peringkat universiti, anak-anak kita mengaji tu kan, ada kos syariah. Syariah dia banyak bahagian. Dengan kita kata syariah, awak tu jadi peguam, itu bahagian peguam, bahagian mahkamah, bahagian jadi syariah banyak. Macam mana di universiti Malaya UN diperkenalkan syariah muamalat. Dah berapa tahun dah? Dah 3 tahun 4 tahun dah syariah muamalat. Itu khususi dalam syariah muamalat. Ada macam mana dia ambil kos syariah di Jordan tu, dia ambil syariah pentadbiran dan pengurusan. Jadi dia banyak cabang. Jadi sebab tu bila kita hukum dalam bab syarak ni, dia bahagi macam tu banyak cabang. Jadi sebab tu kita kena faham dalam Islam, kita nak buat kebajikan, nak buat sedekah, nak jadikan benda pahala sedekah apa pun, dia tertakluk pada hukum dia. Macam ada sahabat kita, dia pagi-pagi hari Ahad ada kuliah subuh di surau, dia buat bagi nasi lemak, dia sponsor nasi lemak. Jadi kawan-kawan kita yang tahu tu, dia tak nak makan. Dia tanya saya, dia kata macam mana Ustaz, kita nak makan. Saya kata kenapa? Saya pun tak tahu. Kalau tak diberitahu kepada saya tak tahu. Dia kata dia tu kerja kilang arak. Allah. Dia kata confirm ni. Dia kata confirm. Tunggu. Ini jadi kami jadi masalah. Dia kerja kilang arak, gua ni start tu dekat Sungai. Jadi sponsor nasi lemak. Tiap-tiap hari ni sponsor. Dia kata jangan siapa-siapa ni dia nak bagi. Memanglah kita menyanjung tinggi suci murni dia tu dia nak buat, tetapi hasil masuk dari situ. Ini jadi masalah dekat. Kami nak cakap dengan dia macam mana nak buat. Kami nak kata lagu mana. Saya kata ginilah. Cuba suruh Pak Imam ke siapa-siapa yang dia boleh, orang kata apa, kalau orang ni bercakap, dia ada hormat dengan orang ni lah. Mungkin kalau kita bercakap ni, mungkin dia timbul pergaduhan, timbul kemarahan kan? Jadi suruh orang yang dia hormat, suruh orang tu bercakap, tegur dia. Seboleh-boleh berhenti kerja, kena berhentilah. Carilah kerja lain. Banyak tuan. Ni dekat Bolton ni pun ada kilang arak Carlsberg kan, Carlsberg kat Bolton. Saya duk perhati, tengok ramai yang jadi driver, yang bekerja di dalam. Jadi bab arak ni dalam kitabnya ada disebut, hadis yang sahih, orang yang terlibat dengan arak, yang tukang memerah, tukang mengedar, apa pun terbabit dengan arak, hukumnya memang haram kerja dengan arak. Tak boleh. Jadi kita benda-benda ni Allah tak terima.
Jadi kita nak buat sedekah tu yang Nabi kata la yaksibu 'abdun ma la harama fayatasaddaq fayatasaddaqu bihi fayu'aharu fayujaru 'alaihi wa la yunfiqu minhu fi fayubariku lahu fihi. Jadi benda yang haram kita nak pergi buat sedekah, Allah tak terima. Benda yang busuk nak pergi bersihkan yang busuk, tak jadi benda. Benda yang kotor nak pergi bersih kat yang kotor. Serupalah kita kata kita nak tolong bersihkan yang kotor, jangan pergi terjun dalam tempat kotor tu. Kita kata saya nak tolong saja, nak tolong bersih, nak cuci sebab dia kotor. Kalau kita nak cuci, nak bersih, kita kena duduk di luar. Jangan pergi terjun dalam tong tu. Pergi terjun dalam tong tu kita kotor sama. Jadi tak ada faedah, tak ada makna. Kita yang kotor nak pergi cuci kotor, awak terjun dalam tu. Jadi tak boleh. Jadi kaedahnya kita kena duduk di luar, baru boleh kita cuci benda yang kotor tu. Senang kan? Kita nak angkat, nak tonggeng, nak ketuk kat mana pun senang. Ni kita pergi terjun dalam tu. Jadi sebab tu benda-benda yang haram ni tidak ada lagi orang kata apa bertolak ansur. Tak ada boleh kita nak bertolak ansur. Maka dia kena bersihkan daripada yang haram tu, barulah Allah terima sedekah jariah dia. Jadi itulah kita mungkin dalam susah tuan benda ni bila kita bercakap, ialah timbul kemarahan, tapi tak bercakap tak boleh benda tu. Jadi marah pemarah benda ni adalah benda yang tidak dibenarkan kita buat macam tu. Jadi tidak diterima pahala baginya, tak ada apa-apa. Demikian pula bila dibelanjakan, dibelanjakan tidak berkat dan tiada ditinggalkan di belakang, melainkan akan berkat ke dalam neraka. Allah. Kita belanja makan kita, minum kita, bagi untuk anak kita, keluarga kita, tak ada keberkatan apa. Nabi kata yang berkatnya neraka, terima balasan neraka. Jadi gitu. Jadi elok kita dalam perkara ini kan. Ini pesanan daripada Nabi. Nabi telah menyatakan dalam hadisnya, wala yatrukuhu khalfa dhahrihi illa kana zadahu illa an-nar. Dibelanjakan baginya itu, maka tidak ada keberkatan. Nabi kata la yatrukuhu khalfa dhahrihi illa kana zadahu illa an-nar. Tiada ada keberkatan lah yang kita belanjakan baginya. Jadi semuanya itu akan dimasukkan kita ke dalam neraka juga. Tak ada keberkatan apa. Jadi kita ni tujuan kita buat ni untuk mendapat pahala kebajikan, sedekah jariah. Dan kita membelanjakan harta jalan Allah, dapat pahala dengan kita beri makan anak, isteri, dibelanjakan bagi mereka. Bukan sia-sia tuan. Ini boleh tengok dalam syarah kitab Muhimmah, kitab Muhimmah pada ilmu hadis. Ada hadis riwayat Nabi kata, kamu belanjakan 1 dinar untuk ahli keluarga kamu, dapat pahala. Tapi kalau dibelanjakan duit haram, hasil pendapatan haram, tak ada berkat. Bahkan kita besok bertanggungjawab pula apabila sampai kita di alam akhirat, bila Allah nak dihisap amal kita, anak isteri pula akan tuntut ni hasil daripada yang ayah dia belanja kepada mereka yang haram. Anak isteri akan tuntut sebab bila dia nak dicampakkan ke dalam neraka Allah, dia kata kerana ayah, kerana dia lah bawa belanja bagi kita. Jadi hari-hari orang tuntut habis tanpa belah kasih-kasih kan. Kalau kata dunia ni tak tergamak, kamu nak buat macam tu, tak, di akhirat dia akan tuntut. Isteri akan tuntut pada suami, anak akan tuntut pada ayah dia.
di atas perbelanjaan tu, maka kita tiada ada keberkatan apa, melainkan kita akan dihumbang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu hasil perbelanjaan kita. Wa inna Allah ta'ala la yamhu as-sayyi'ati walakin yumhu as-sayyi'ati al-hasan. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan menghapus yang kotor dengan kotor, tetapi Allah menghapus yang kotor dengan yang baik. Jadi dalam bab ni kalau kita tengok jelas bahawasanya takkanlah benda najis nak boleh cuci najis. Macam dalam cerita kisah tayamum, dalam bab istinja kan. Dalam bab istinja Nabi qada hajat dalam satu musafir, Nabi minta sahabat tolong lindungi dia. Jadi selesai Nabi qada hajat, Nabi kata cari ini benda yang kesat untuk diistinja. Jadi sahabat bawa unta kering, bawa tulang, bawa anak batu kan, pada riwayat. Nabi ambil anak batu. Selesai Nabi istinja, sahabat tanya kenapa ya Rasulullah? Unta kering tu kesat juga. Nabi kata takkan tahi nak bersih baik. Bahasa kita gitu. Benda najis nak bersih najis mana boleh. Dia kena ambil anak batu. Tulang kesat. Tulang mana boleh. Makanan orang, ada makanan orang makan tulang. Siapa makan tulang? Jin. Dia nak makan tengok ada beberapa kita nak makan biskut, dia tengok orang siapa najis. Siapa jam tak apa. Nah, siapa najis? Nanya. Jadi benda tu ada orang nak makan. Jadi benda tu yang kotor nak cuci yang kotor tak boleh. Dia sifat tak boleh yang bersama. Positif dengan positif sifat dia menolak kan. Dia kena positif satu, negatif satu, baru dia boleh jadi lain. Jadi konsepnya hak kotor nak pergi cuci kotor memang tak boleh. Dia kena hak kotor nak cuci hak bersih, mari cuci hak kotor. Jadi itulah kita dalam pendapatan tu, jangan kita buat kata sambil lewa, ambil sikap mudah dengan kita kata tak apa, jangan kita tak apa, hukum tu ada. Jadi halal haram tertakluk dalam semua perkara, bukan hanya dalam soal makan minum, soal ibadah, tapi semua hal ahwal kehidupan kita ada hukum halal dan haram. Dalam hadis Nabi sebut yang maksud yang haram itu jelas, yang halal itu pun sudah jelas. Jadi jika timbul kesamaran, maka ia adalah tasyabuh, mutasyabih, benda yang syubhat. Bila benda yang syubhat pula kita duduk ragu-ragu, halal haram, kita kena ambil satu keputusan nak cari yang halal. Jangan jadi kita macam tu. Kalau halal haram, cari yang halal. Mana yang tak pasti jangan kita terima, jangan kita ambil. Kita masuk kedai makan kan. Nak ambil ayam goreng, teringat ayam yang disembelih elok ke tak sembelih tak ikut. Jadi kita dua hari dorak nak ambil tu. Jadi kita kata nanti sembelih dah betul. Makan jadi haram. Sebab kita dah ragu-ragu. Jadi kita tinggal ambil yang jelas. Hak yang kita yakini ini halal, ambil. Sebab kawan kita masuk kedai, dia tanya saya macam tu. Dia kata tadi, ambil nak ambil ayam, dia kata macam mana. Pasal tak tertimbul tanda tanya, sembelih dia kata halal haram. Dia kata jangan ambil, makan dia haram. Cari yang halal. Tu ikan laut, ikan ada ambil tu. Jadi kita tak boleh duduk jadi ragu-ragu wah. Jadi kita jelas haram halal. Nah. Jadi itulah hasil pendapatan kita pun carilah yang halal untuk dijadikan kewajiban sedekah jariah kita di jalan Allah. Jangan bawa haram mari kita tak boleh.
ya, nak dijadikan sedekah macam mana pun tidak jadi sedekah, Allah campak kita dalam neraka juga. Belanja anak sunat jadi haram juga, masuk neraka juga. Wallahu a'lam. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So far